Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat petang ini, BN Selangor tamatkan khidmat Isyam sebagai Ketua Penerangan. Berita sepenuhnya. BN Selangor menamatkan khidmat Ketua Penerangan Isyam Jalil berkuat kuasa serta-merta. Perkara itu dimaklumkan Isyam selepas satu surat dikeluarkan oleh Setiausaha BN Selangor Muhammad Satim Diman bertarikh 3 Jun lalu. Menurutnya, berdasarkan surat tersebut, ia kerana jawatan Ketua Penerangan BN Negeri tidak termaktub di dalam perlembagaan gabungan berkenaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berjuang bersama saya sepanjang tempoh perkhidmatan saya sebagai Ketua Penerangan BN Selangor. Perjuangan kita belum selesai. Oleh itu, saya mohon agar tuan-tuan dan puan-puan meneruskan perjuangan dan usaha ini, walaupun saya tidak lagi berada di kepimpinan BN Negeri, katanya dalam hantaran di Facebook hari ini. Tambah Isyam, dia tetap akan membantu sebaik mungkin dengan apa yang termampu walaupun tanpa apa-apa jawatan dan berjuang sebagai ahli biasa seperti sebelum ini. Semoga Allah memberkati perjuangan kita. Sekiranya kita ikhlas, istiqomah dan sabar, Allah akan bantu dan berikan kita kejayaan demi masa depan negara dan anak cucu kita, insya-Allah, katanya. Tidak pasti jika penamatan perkhidmatan itu ada kaitan dengan beberapa kenyataan ulasan Isyam yang didakwa tidak sealiran dengan pemimpin atasan tertentu, terutamanya dari Selangor. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, sabar. Selesaikan kes Mahkamah Baharu PRU15, kata Hasan Karim. Berita sepenuhnya. Sikap terburu-buru Barisan Nasional, khususnya kumpulan kluster mahkamah yang mendesak agar pilihan raya umum ke-15 diadakan adalah tidak wajar, kata Hasan Abdul Karim. Ahli Parlimen Pasir Gudang itu berkata, daripada mendesak supaya PRU15 diadakan, adalah lebih baik pemimpin UMNO yang sedang berdepan puluhan pertuduhan di mahkamah menyelesaikan kes mereka terlebih dahulu kerana rakyat kini sedang berdepan kesusahan. Jadi kepada anggota kluster mahkamah ataupun yang bukan kluster mahkamah, mana-mana pihak yang sudah teruja untuk kembali berada di tampuk kuasa dan takhta diminta untuk bersabar sedikit. Selesaikan dahulu kes mahkamah masing-masing. Boleh juga jika mahu diadakan pemilihan parti politik masing-masing. Kawal inflasi supaya tidak masuk ke tahap hyperinflasi sehingga rakyat biasa boleh mati, katanya dalam satu kenyataan. Pemimpin lama PKR itu berkata, kerajaan perlu mencari jalan menyelesaikan isu rakyat yang lebih utama seperti isu kesihatan dan inflasi daripada memikirkan mengadakan PRU15 semata-mata. Selepas keadaan sesuai dan sejahtera serta COVID-19 tidak lagi menjadi ancaman bahaya terhadap kesihatan awam, maka ketika itu silalah adakan PRU segera mungkin, katanya. Dalam pada itu, Hasan yang juga bekas pengerusi PKR Johor berkata, pihaknya menyokong pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memberitahu beliau tidak boleh mendahului kuasa yang di-Pertuan Agong dalam soal menentukan tarikh PRU15. Jika Perdana Menteri menghadap yang di-Pertuan Agong untuk menasihati Seri Paduka bagi membubarkan Parlimen ke-14 seberapa segera dalam tahun ini kerana didesak kiri dan kanan, maka ada kemungkinan permohonan itu ditolak. Aiblah bagi seorang Perdana Menteri Seri Paduka menolak nasihatnya seperti yang pernah berlaku ke atas Perdana Menteri sebelum ini. Itu mungkin sebab mengapa Ismail Sabri perlu berhati-hati supaya pisang tidak berbuah dua kali, katanya. Jelasnya sistem negara berlandaskan raja berperlembagaan dan agung mempunyai kuasa untuk menolak nasihat Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Malaysia bukan negara kuasa rakyat sepenuhnya, sebaliknya sistem raja berperlembagaan masih berfungsi.
Sri Paduka boleh menolak nasihat Perdana Menteri di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 kurungan B, iaitu menggunakan budi bicara untuk tidak memberi izin terhadap permohonan pembubaran Parlimen terlalu awal dari tarikh yang wajar dan sepatutnya jelasnya. Terdahulu semasa konvensyen Barisan Nasional BN baru-baru ini, pemimpin utama BN sekali lagi memberi isyarat secara tidak langsung yang mahu Ismail Sabri menyegerakan PRU 15. Ismail Sabri pula membalas tidak akan melambatkan PRU 15 walau sesaat apabila tiba masanya nanti. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, bekas Menteri Besar Terengganu kata bergurau ketika pegang alat sulit Exco. Berita sepenuhnya. Bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said menganggap tindakannya memegang alat sulit ahli Exco negeri Hanafiah Mat di tempat awam baru-baru ini sebagai gurauan semata-mata. Beliau mendakwa perbuatannya itu hanya sekadar untuk bergurau senda bersama rakan lama tanpa sebarang niat jahat seperti dituduh sesetengah pihak. Ahmad mendakwa ketika kejadian, beliau dan pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri itu saling mengusik antara satu sama lain, termasuk berpegangan tangan ketika bergambar selain Hanafiah turut menyentuh pahanya. Saya bergurau sahaja, mungkin apabila video itu viral, dia rasa malu dan sebagainya hingga membuat laporan polis terhadap penyebar. Sebenarnya tiada benda, saya cuma bergurau, katanya menurut laporan utusan. Beliau mengulas klip video berdurasi 4 saat yang tular dalam media sosial sejak semalam hingga mengundang berbagai reaksi negatif warganet. Dalam video itu, perakam turut dikesan beberapa kali menyebut cekor atau ramas sebelum Ahmad bertindak memegang kemaluan Hanafiah. Sementara itu, Hanafiah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cukai kesal dengan perbuatan Ahmad, terutama apabila video berkenaan tular dalam media sosial. Katanya alat sulitnya dipegang pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu itu ketika mereka berdua bergambar selepas majlis perasmian program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Kuala Nerus Sabtu lalu. Individu dipercayai pengikut Ahmad bersungguh-sungguh menyuruh kami bergambar dan saya akur. Namun dalam masa sama dia mengambil kesempatan menyentuh kemaluan saya. Saya sangat kesal dan malu dengan perbuatan terkutuk ini, terutama apabila rakaman berkenaan diviralkan tanpa pengetahuan saya, katanya yang turut membuat laporan polis terhadap penyebar video itu. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.